guys are in two different brackets, bracket A and bracket B. And in MSC 2024 in Riyadh, you guys didn't get to face each other. This will be a rematch of MSC 2023. What makes you different this time? Why is your team now stronger than the other? Sa iba yung pinagandaan namin ngayon, masanda kami ngayon. Because Coach Shep ain't happy. they prepared for something different this time, and now they feel, Team Liquid Philippines, they feel that they're more ready this time around. How about you, Coach Yam? What makes you different now since 2023? I think it's still the same. We just want to enjoy and give our best. Okay. Now, we're gonna enjoy this moment. Yes. Rose, let's enjoy this moment. Now, this is the time where you face each other and do the stare down. Yeah, stare. Okay, come on, Coach. most Come on, Coach serious Yam. face. Stare, Coach CJ. Closer together. Closer. Whoever thinks they will win this, We'll take a step forward. Wow! They're saying it's mine. It's mine. Coach Akin CJ to. is saying it's mine, but Coach Jeb, that was a leap forward. That wasn't a step. Thank you so much, coaches. You may now take your spots. Good luck. So in MPL Malaysia, I always say, kawan di luar gelanggang, lawan di land of dawn, which literally translates to friends outside of the battlefield, That's right. but enemies in the land of dawn. And to see which amongst these two teams will step up in this match, let us throw it over to the panel to kickstart this match. And we will kick someone just to make sure that we kick things off right. Sorry. Boleh. Like everyone, okay, ya. Boleh. Setiap kali orang pass kat aku bahasa English, aku macam nak sambung bahasa English. Dia macam Cuba cakap macam tak cahau lah, Fel. okey, dia macam ni. Dia macam bila oleh umum tim Liquid Filipin yang keluar Lupi. Tak, aku rasa Lupi pun setiap kali aku cakap Fnatic Onyx keluar TLPH, jadi dia rasa macam kalau dia orang cakap Liquid, Onyx lagi yang keluar. Akbar Lupi. Saya minta maaf lah kat Lupi Tapi itulah. Lupi nak masuk Liquid lepas ni. Okay, mari kita discuss perlawanan hari ini. Di mana kalau kita tengok dekat crowd, ramai orang fan Kyrie. W crowd. W crowd, banyak yang minat Kyrie dekat sini. Dia ada baju blacklist tu. Number one Kyrie lover, there you go. Wow. Well, she's very happy. Belakang tu semua fanatik Onyx. Actually, I didn't know that the crowd could hear us. Actually can, kalau tak silap. Oh, you guys can hear us? Boleh dengar ke? Oh, boleh dengar. Boleh dengar. Oh, kita main broadcast lah, Fel. Oh, Jadi, wow. kalau ada orang salah letak kereta, kita kena umumkan publik. Alright. Dengan tu, mari kita terus mulakan draft kita. Kita akan tengok siapa first pick, siapa second pick. Yeah, a lot of Fnatic Onyx fans are in the crowd. And sekarang kita tengok Team Liquid Philippines is first pick. Fnatic Onyx adalah second pick dekat sini. Di mana kalau kita tengok Team Liquid PH, mereka bankan Fanny dan juga Harif. Fnatic Onyx, mereka bankan Chip dan juga Ling. Ya, standard ban saya rasa untuk masukkan tim Liquid Philippines sebab mereka jarang sebenarnya untuk menggunakan hero Fanny, dan kita tahu bagaimana Kyrie sememangnya digelar sebagai the King of Assassin juga pada ketika dahulu. Dan bila masuk ke patch yang baru, Kufra banyak kali dikeluarkan, dan sekaligus ini menunjukkan bahawa respect ban terhadap Keyboy. Ataupun Zaz first pick. And Zaz kena ban. Ya. Tapi Kufra memang bukan jadi respect fan lah, macam dia adalah benda yang paling kacau Assassin kan. Dia macam jatuh kewajipan untuk dikeluarkan. Benda ni trend ni berubah sejak kita masuk SPS untuk kali ni. Macam mana sekalipun sekarang kita akan tengok Team Liquid PH, Hayabusa masih open dekat sini kalau mereka mahukan, tetapi mereka mengambil Julian dekat sini. Memberi ruang kepada Kyrie untuk dapatkan Hayabusa kalau dia mahukan. Ada Moskov juga, ya betul. Dan jujur saya cakap, untuk Team Liquid PH, kalau Sanford berjaya untuk mendapatkan Edith, sangat annoying. Kita nampak beberapa kali kalau Sanford berjaya untuk dapatkan Edith, pihak musuh tak boleh nak bergerak. Dia punya crowd control, dia macam flat easy bila dia pakai baras. Dia punya tangkap tu confirm dapat. Kita tahu bagaimana duo yang berbahaya iaitu Sanji juga mampu untuk menggunakan hero mid lane dengan sungguh-sungguh cemerlang. Zusin antara hero yang mungkin familiar dengan game style yang ditunjukkan oleh tim Liquid Philippines. Nolan dan juga Moskov seperti kita bincangkan. Dan Nolan kat sini adalah untuk, of course,
dengan kelajuan yang dia ada, dash yang dia ada, dia punya farming rate sungguh-sungguh pantas. Saya rasa bukan sebab tu je. Sebab walaupun ada Hayabusa sekarang terbuka, kalau nak kira mekanik pertempuran one by one, head to head, Hayabusa bersama dengan Julian dia boleh immune tau dengan shadow kill. Siapa yang buka dulu dia akan kalah. Siapa buka ulti dulu dia akan kalah. Begitu juga dengan Julian. Kalau Julian dah buka ulti dulu, Hayabusa mungkin akan menang. Jadi untuk singkirkan perkara ini, pasukan Fnatic Onyx dia mengambil satu pendekatan yang berbeza dengan menggunakan hero burst terus. Julian tu kalau terkena terus mati. Tapi persoalannya, dekat mana Julian ni? Sanji juga pernah menggunakan hero ini dengan sangat-sangat cemerlang di bahagian mid lane. Jadi masih lagi flexible pick untuk tim Liquid Philippines dan Minato sertakan dengan Roger. Ini pick yang baik untuk agresif dekat pengambilan total. Saya nak tengok Keyboy tu pakai hero yang boleh tangkap supaya dia boleh punish Minotaur tersebut. Dan sebenarnya saya suka bila Fnatic Onyx mereka mengambil banyak hero dash. Jadi dia menyebabkan tim Liquid PH susah untuk pick hero seperti Jusin. Sebab kalau hero banyak dash, dia boleh keluar daripada Lantern Flare. Tapi sekarang Loyi pula dia ambil. Kalau saya rasa Loyi ni antara matchup yang terbaik juga adalah Jusin. Sebab dia punya walaupun ada diversion, yes betul, tapi dia tak ada basic skill yang boleh untuk blink. Kedua-dua pasukan tak ada EXP dekat sini. Jadi apa pendapat daripada kedua-dua analis kita tentang ban yang patut dilakukan? Saya rasa sebabkan Fnatic Onyx akan pilih seterusnya. Jadi fokuskan match up terhadap Terizla. Kemungkinan besar terpilihan yang baik antara sebabkan Terizla hero yang sering kali digunakan oleh Lutfi juga untuk mencipta momen. Tapi saya tertarik dekat sini sebelum kita berbincang. Terizla kena ban. Alright, sebelum tu Lafel, di mana dengan pengambilan hero yang ditunjukkan oleh pasukan Fnatic Onyx, saya sebenarnya merisaukan kalau Novara dipilih oleh pasukan tim Liquid Philippines. Sebabkan itu adalah counter yang baik kepada Loi. Ya, dan juga satu pairing yang bagus bersama dengan Minotaur dekat sini. Jadi Fnatic Onyx, lagi satu hero yang open adalah Valentina. Kalau mereka nak keluarkan hero tersebut, disebabkan Valentina sangat-sangat kuat menentang dengan hero Assassins. Jadi untuk tim Liquid PH kat sini, agak jelas yang mereka nak ban hero keras daripada Lupi. Lagi satu hero yang pada pendapat aku Lupi perform dengan sangat bagus adalah Arlet. Jadi saya rasa itu pun satu hero yang mereka kena berhati-hati. Antara hero yang baik juga untuk pancing Aveno Fury. Kalau contoh Arlot digunakan oleh Lupi, dia jadi satu elemen bagi memaksa team fight. Dan dalam pada masa sama, counter engage skill yang ada daripada tim Liquid PH akan dipaksa. Kalau boleh untuk buat kiting tersebut, saya rasa Fnatic Onyx boleh menang lah. Tapi sebenarnya dekat sini Arlet dengan Louis sangat-sangat bahaya disebabkan dia punya Yin Yang reaction tu boleh trigger dia punya vengeance banyak kali dan Terizla dah kena ban. Jadi tak banyak counter untuk Arlet. Dan sekarang ni edit masih lagi terbuka untuk kedua pasukan. Oh ya, betul. Jadi saya dapat rasakan bahawa untuk pasukan Fnatic Onyx, kalau mereka tak inginkan edit, mereka boleh saja untuk dapatkan Romo terlebih dahulu. Counter yang baik kepada Minato, Chow antara yang terbaik, ataupun Ruby untuk pasukan Fnatic Onyx. Kan combo yang saya boleh katakan combo yang baik juga dengan Louis. Good shout out kepada Ruby. Dan disebabkan Ruby di-pick dekat sini, kita tak... It's a good flex pick. Boleh letak dekat EXP, boleh letak dekat roam position. Jadi Mars, Team Liquid PH, nampak gayanya mereka mengambil Valentina dekat sini. Safe pick. Tapi agak last. Mana Idis pula dia ambil. Valentina ni mungkin akan cuba untuk mengorak langkah. Sebab kalau kita lihat daripada composition pasukan Liquid PH, gerakan mereka lambat. Jadi diversion mungkin akan diambil untuk melajukan lagi pergerakan pasukan Liquid PH ke atas dan ke bawah. Dalam pada masa yang sama, mungkin setup yang lebih diperlukan. Kalau nak diharapkan kepada Idis saja, kalau tak jadi dia boleh ambil I'm offended daripada Ruby. Yang last pick ni untuk pasukan Fnatic Onyx, di mana EXP ataupun Romo, masih lagi saya merasakan Alok adalah pick yang terbaik untuk buat kiting kepada apa yang tim Liquid PH ada. Kalau saya Roma, Arlot. Chow Arlot ya. Tapi sebenarnya kalau ni EXP je Arlot tu boleh saja untuk berhadapan dengan ED sebab masa sekarang tamu semua okey. Dan hanya tinggal beberapa saat saja lagi Fnatic Onyx mereka akan lockkan hero mereka dan mereka mengambil CC dekat sini. Wow. Pada pendapat saya risiko sedikit disebabkan mereka punya kiri kanan memerlukan farming, CC perlukan farming sama juga dengan Moskov. Kalau Nolan boleh impactkan game ni dengan sangat-sangat besar, cepatkan dorang punya power spike, mungkin akan menjadi. Pendapat Syamilo tentang draft ni? Saya rasa lebih kepada tim Liquid Philippines mempunyai comfort pick yang lebih menarik dan pasukan Fnatic Onyx ya seperti apa yang awak katakan, risiko tu agak besar. Dengan risiko tersebut, kita akan terus pass kepada caster di mana kita nak tahu juga pendapat anda tentang draft kedua-dua pasukan. Terima kasih Lafel, Syamilo dan Mas mengisi masa dengan segmen yang tak penting. Sekarang masanya saya Kakui dan juga Sunforce untuk bertugas apabila drafting telah pun selesai di antara kedua-dua pasukan. Masing-masing mempunyai power spike daripada fasa early game hinggalah kepada late game. Tapi kita kena lihat bagaimanakah ianya akan dilaksanakan di dalam Land of Dawn.
Kali terakhir dipertemukan kemenangan mudah untuk Onyx dengan 3 mata berbalas kosong untuk pasukan Liquid Filipina atau dikenali sebagai Team Echo pada ketika dahulu. Dan sekarang ini pasukan mereka akan bertembung kembali. Kuda hitam gagah berlari, landa emas di atas awangan. Juara Filipina akan bangun kembali atau Raja Langit bangkit melawan perlawanan di antara pasukan Team Liquid Philippines berhadapan Fnatic Onyx. Pemenangnya masih lagi kita tak tahu. Tetapi yang pasti ini adalah match yang paling hangat pada hari ini sebagai match terakhir kita. Cuma masalahnya adakah ianya akan menjadi 2-0 ataupun 2-1 disebabkan pada hari ini nampak seperti trend adalah 2-0. Ya, 2-0 menjadi trend, tetapi bercerita mengenai trend, Liquid juga ada mengatakan satu trend iaitu Fnatic Onyx banyak pasukan sudah pun menewaskan mereka dan kelemahan mereka dah ditampilkan, kata Liquid PH. Wow, itu yang kita nak saksikan. Cuma untuk Fnatic Onyx, Lutfi yang menggunakan Cici, saya juga nak lihat bagaimanakah impactnya setelah buff yang telah diberikan, bagaimanakah situasi di dalam laning. Jadi kalau kita melihat di bahagian EXP, Lutfi nampaknya masih lagi mempunyai sedikit masalah menghadapi dengan Edith. Cepat sekali. Selain pada sisi saya juga banyak nak tengok juga Tamus. Yang mana Tamus sekarang antara hero yang ada itemization punya adjustment. Mungkin boleh untuk dibawa masuk Thunderball kepada Tamus. Betul. Antara itemization yang sangat-sangat sesuai untuk digunakan oleh hero tersebut. Bukan itu sahaja, disebabkan Tamus kita boleh katakan sekarang ni lebih adaptasi kepada pasal late game juga. Sebabkan sebelum ni Tamus tertahu late game je yang dia mampu. Late game dia terpaksa bersembunyi je. Jadi, tapi bukan untuk game ini. Kita kembali fokus di mana situasi menghadapi minit yang kedua. Turtle yang pertama masih lagi tak ada gerakan yang terlampau agresif di antara kedua-dua pasukan. Masih lagi tenang. Adakah segala-galanya akan berubah di dalam kawasan Turtle yang pertama ini? Nampak seperti Fnatic Onyx. Kedua-dua arah. EXP dan God Lane cubaan untuk melakukan freeze lane. Mereka cuba untuk clear lewat sedikit. Mungkin untuk memberikan ruang bagi Kairi mendapatkan level 6 pada saat ini. Yang mana sudah pun bergerak menghampiri kawasan purple buff milik Carl TZ. Namun diketahui pula. Alamak, tak adanya peluang tetapi Kairi sekarang ni sedang dikejar oleh Sanji. Dan dikejar namun selamat juga untuk dia melarikan diri. Wow, lama tak berdekat saya Sanfas. Kita dapat melihat di mana tim Liquid Filipina sekarang ini terus sahaja mengalihkan fokus mereka kepada Turtle yang pertama. Nampaknya Kairi mungkin akan melupakan tapi diversion ke belakang. Carl TZ dah dapatkan Turtle. Namun 4 orang pemain Fnatic Onyx sudah pun berjaya untuk melakukan satu formasi yang baik. Tetapi sedikit menghairankan bagaimana Fnatic Onyx melakukan diversion hanya untuk bersiar-siar sahaja di kawasan river. Ya, mungkin sedikit terlewat timing untuk melakukan serangan agresif sebentar tadi. Tapi Kairi dicari. Kairi ditumbangkan. First blood jatuh ke tangan Carl TZ. Carl TZ di dalam Snapdragon series ini, kemampuan beliau menggunakan assassin semakin lama semakin melonjak naik. Apabila berjaya untuk menjatuhkan Kairi, ini memberikan satu kenyataan yang begitu keras. Cepat sekali. Bagaimana Nolan daripada Kairi sekarang ini tidak berjaya untuk menyaingi farming yang dimiliki oleh Carl TZ dengan penggunaan Julian beliau. Sudah pun mencapai level 7. Kairi masih lagi level 6. Keyboy sedikit sukar untuk berhadapan dengan JP yang menggunakan Minotaur. Kita banyak lihat kalau Minotaur lawan dengan Nolan tak boleh ke depan. Tapi JP dah pegang 60% map sekarang. Itu yang mula menjadi masalah. Dan kita juga tahu kalau Nolan yang ketinggalan level, ketinggalan ekonomi, sememangnya impact di dalam game tersebut kurang dirasai. Kena mengalihkan fokus mereka daripada objektif, daripada team fight kepada mendapatkan farm di bahagian side lane. Mungkin cutting lane itu yang terpaksa dilakukan buat seketika waktu. Manakala untuk Carl TZ dengan kelebihan yang ada boleh sahaja memberikan tumpuan untuk memaksa team fight demi team fight. Terutamanya mula memberikan kill ke arah Benny QT. Ya, tepat. Kill kepada Benny QT juga diperlukan untuk Fnatic Onyx laksanakan, memandangkan dia juga menggunakan flicker pada saat ini mengharapkan kepada Keyboy. Namun baru saya sedar juga dengan penggunaan flicker daripada Benny QT, kurangnya crowd control yang dimiliki oleh pasukan Fnatic Onyx. Mampukah mereka menangkap Carl TZ yang menggunakan Julian ni? Itulah sebab kenapa para panelis kita juga menjangkakan hero yang berbeza sebagai EXP laner. Tetapi Cici Nebel, tapi sabar sebentar, sekarang ini Carl TZ menjadi target. Ini apa yang kita sudah membincangkan, damage yang ada namun nak dilontarkan bagaimana. Satu setup yang baik pula, Keyboy hilang. 2 kill untuk Carl TZ. Mudah, sekelip mata
mendapatkan kill dan juga turtle. Onward, Earth Shatter. Ianya adalah jawapan yang mudah untuk mengunci pergerakan musuh seperti tadi. Tapi sekarang ini di bahagian bawah. Tak cukup dengan 2, berikan cukup. 3, berikan 3, namun Kaltizi dicari. 2 orang dah hadir, namun Kyrie seakan-akan tersilap langkah pula. Minat Fury daripada JP, dikombokan lagi dengan Blika, sekadar untuk menutup peluang bagi Raja Assassin ini melarikan diri. Tak ada damage, masih lagi belum mencukupi, belum masa untuk beraksi bagi Fnatic Onyx. Mereka kena kekal tenang seketika waktu, memberikan ruang kepada cewek untuk mendapatkan farm ketika ini. Disebabkan kalau kita melihat damage leaderboard, Kaltizi jauh meninggalkan orang lain. 15,000 damage yang telah pun dikeluarkan. Suns di tangga yang kedua dengan hanya 9,000 damage sahaja. Ya, tepat sekali. Kaltizi dapatkan satu kedudukan yang cukup selesa sekarang ini. Dengan kurangnya crowd control, dengan level yang sudah mencapai level 10. 2 level di hadapan jungler musuh. 2 berhadapan dengan 3. Tapi tarikan tak akan dilaksanakan oleh Keyboy. Tetapi satu berita baik untuk Fnatic Onyx. Cewek tidak ketinggalan gol terlalu jauh. Tapi sekarang ini mungkin akan menjadi mempingiri di bahagian atas. Keyboy diangkat pula. Tetapi stun baik daripada cewek menyelamatkan keadaan juga. Tekanan mula dirasakan di bahagian mid lane. Apabila Sanford sudah berjaya untuk mendapatkan menara di bahagian bawah, mulalah pergerakan-pergerakan ganas daripada Explainer tim Liquid Filipina sini. Tenang sahaja, tim Liquid Filipina memberikan zoning kepada Fnatic Onyx. Tidak memberikan ruang langsung kepada cewek untuk mendapatkan farm buat ketika ini. Dan juga cubaan untuk menjatuhkan Ultra Threat di bahagian atas. Dibalas semula oleh Kyrie di bahagian bawah buat ketika ini. Tapi bagaimana di bahagian tengah? Kaltizi masih lagi diberikan peluang untuk hidup. Malah satu spear of destruction tidak terkena juga. Diversion. Mencari Kaltizi. Kaltizi masih lagi terselamat. Masih lagi bertahan. Nyawa dicari. Kaltizi akan lakukan play. Kaltizi akan lakukan play. Dan Kaltizi mendapatkan mega kill. Keyboy diperangkap begitu saja. Disangkakan Blika itu cukup untuk membunuh Kaltizi. Tetapi perlu untuk ingat, inilah pemain dengan 2 kejuaraan dunia dimiliki oleh beliau. Bukan saja kita yang terpaku tetapi observer juga. Tapi sekarang ini pergaduhan diteruskan di bahagian jungle, di bahagian bawah sebentar tadi. Lihatkan mereka ingin mencolek segala resources daripada tangan Fnatic Onyx. Lihatlah, satu demi satu percubaan daripada Fnatic Onyx gagal. Satu lagi tarikan daripada Keyboy hanya akan mengakibatkan diri beliau saja tertumbang saya kira. Namun masih lagi terselamat. Percubaan untuk cewek mendapatkan farm di bahagian atas. Tidak diganggu oleh sesiapa daripada tim Liquid Philippines. Mereka masih lagi membiarkan menara diambil walaupun mereka ada kelebihan yang besar kategori. Ya, ini yang saya risaukan. Kalau mereka mengabaikan sahaja cewek, masih lagi belum menemui kematian buat ketika ini. Kadar farming beliau juga tidak jauh ketinggalan. Ini masih boleh memberikan harapan kepada Fnatic Onyx pada saat late game nanti. 85 saat berbaki untuk pasukan Liquid Philippines dapatkan lot. Sekarang kesemua outer sudah pun dihancurkan. Lihat daripada sudah itemization, memberikan tumpuan kepada Bloodwing sebagai itemization untuk mempertahankan diri juga. Mempercepatkan rotasi bagi Kaltizi. Cewek hanya ketinggalan 500 gol sahaja kalau nak dibandingkan dengan Kaltizi dan juga Benny Kitty. Jadi sekarang ini mereka kena bermain secara defensif. Manakala untuk tim Liquid Filipina mereka perlu menghalangnya. Diversion kepada bahagian bawah tetapi itu biasa hanyalah diversion sahaja. Ayalan saja diberikan, bukanlah serangan yang sebenar. 5 kill berbalas kosong buat ketika ini masih lagi tak ada respon yang mampu dilaksanakan oleh Fnatic Onyx. Mereka hanya mampu untuk bermain secara defensif saja, melakukan serangan di bahagian atas tetapi saya rasa ini bukan waktunya. Diversion sememangnya satu ultimate yang cukup berguna, namun hanya berguna apabila anda ada pegangan ke atas map yang besar. Sekiranya dalam posisi kalah sebegini rupa, di mana-mana posisi Suns ingin lakukan diversion akan mudah sahaja dijangka oleh pasukan tim Liquid Philippines. Ya, dan kalau kita melihat perbezaan jungler juga, 13 level untuk Kaltizi, 12 untuk Kyrie. Masih lagi berada di bahagian hadapan untuk Kaltizi dan ini memberikan kelebihan daripada sudut retribution, terutamanya untuk pengambilan lot yang pertama akan hidup dalam 5 saat sahaja lagi. 5 saat saja lagi untuk Liquid Philippines dapatkan lot. Sementara pemain-pemain Fnatic Onyx masih lagi berlegar-legar di bahagian bawah mencari farm yang diperlukan. Tombak Spear of Destruction.
mungkin mampu untuk diharapkan bagi melakukan keajaiban. Keyboy akan memberikan informasi. Diversion ke bahagian belakang. Kaltizi perlu untuk berhati-hati. Retribution daripada Kaltizi lebih baik. Lebih cemerlang, lebih jitu. Kyrie hanya mampu melihat kedudukan yang sudah pun dihantar oleh Suns. Namun tugasan yang tak mampu diselesaikan. Sudah kita bincangkan perbezaan level, perbezaan retribution. Jadi pastinya situasi yang mudah lagi kepada Kaltizi untuk mendapatkan lot. Cubaan yang baik daripada Fnatic Onyx tetapi masa lagi tidak mencukupi. Sekarang ini perlu bersiap sedia untuk melakukan pertahanan dengan lot milik tim Liquid Filipina dalam perjalanan daripada kawasan bawah. Jadi mereka sepatutnya mengelak team fight di kawasan luar ketika ini. Kalau ada yang kecundang menang daripada sudut jumlah, saya tak terkejut kalau tim Liquid Filipina mampu untuk menghabiskan game ini dengan begitu awal. Jadi kesilapan perlu dielakkan. 6-0. Masih lagi buntu untuk Fnatic Onyx mendapatkan satu mata. Pembunuhan sekalipun untuk memecahkan kebuntuan mereka memerlukan satu kill sekurang-kurangnya. Namun fokus bagi melakukan clearance pembersihan perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Berjaya menghabiskan lot di kawasan luar. Ini adalah satu langkah yang cukup baik telah pun dilaksanakan oleh Fnatic Onyx. Tidak dihalang langsung oleh tim Liquid Filipina. Nampaknya pasukan Liquid juga tak ingin bermain terlampau agresif. Mereka nak bermain begitu disiplin sebab mereka tahu kesilapan boleh memakan diri pada bila-bila masa. Terutamanya Fnatic Onyx semakin lama semakin cuba mendekati perbezaan gol di antara kedua pasukan. Kalau mereka berjaya untuk mendapatkan kill, shutdown, terutamanya ke atas Kaltizi, itu adalah satu nilai habuan yang cukup lumayan bagi Fnatic Onyx. Terutamanya kalau berjaya untuk menyalurkan shutdown tersebut kepada cewek. Cewek memerlukan farm. Setakat ini dia hanya... Oh, bukan dia sahaja. Dia dan juga Suns belum ada sebarang kematian. Jadi harapan untuk late game. Namun late game buat Liquid Philippines bukanlah sebegitu lemah. Masih lagi mampu untuk memberikan damage yang besar. Lebih-lebih lagi dengan Kaltizi yang sudah pun ada Holy Crystal dan juga Divine Gleam di dalam tangan beliau. Cewek dah mempunyai 3 item damage, Crescent Sight, Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Jadi tak ada masalah daripada sudut damage. Nampaknya mereka sedang bermula untuk mencari mangsa untuk disuatkan kepada cewek. Namun begitu tak ada mangsa di kawasan bawah. Dan perkara yang sama sedang dilaksanakan oleh tim Liquid Filipina di bahagian atas pula. Siapa akan masuk perangkap siapa sekarang ini? Saya merasakan bahawa Fnatic Onyx akan terpaksa menggagalkan misi tersebut. Sekadar mendapatkan satu buah minion sudah cukup untuk mereka pulang semula. Kerana freeze lane yang dilakukan oleh tim Liquid Filipina begitu berbahaya. Fnatic tak ada sebarang peluang untuk mengambil risiko. Mereka biarkan sahaja memandangkan long lane juga berada di bahagian atas. Lane yang berada di bahagian lot itu kemungkinan besar ada orang yang berhampiran. Ya, freeze lane ya, strategi ini akan mencekik Fnatic Onyx perlahan. Tapi sekarang di division kepada bahagian bawah, mereka ingin memerhatikan Benny Kitty. Tetapi Benny Kitty sepertinya mengetahui mengambil langkah yang lebih jauh lagi, jalan yang lebih selamat. Tetapi JP akan membuka map, adanya immortality, tak ada masalah untuk mengumpan, untuk membuka bush buat ketika ini. Dan Fnatic Onyx berlalu pergi, meninggalkan kawasan kediaman mereka untuk beberapa saat sebentar tadi. Sanford mencari kedudukan Suns. Masih lagi ada flicker juga untuk Suns. Sementara cewek pulang untuk melakukan clearance. Walaupun dengan kedudukan 6-0, 7,000 gol di hadapan, Liquid masih lagi cukup berhati-hati. Masih lagi memastikan bahawa mereka tiada sebarang kerugian. Satu diversion ke belakang, tapi lihat bangun Keyboy! Kyrie! Mencuri lot! Namun harga itu cukup. Crescent juga ditumbangkan. Mencari Sanji. Kyrie mendapatkan kill. Benny Kitty cubaan untuk mendapatkan loot B. Double kill. Dimiliki juga. Hanya berbaki 2 orang pemain. Lot berjaya untuk mereka miliki. Tapi bagaimana untuk capai ke destinasi? Kyrie seakan-akan bakal ditumbangkan. 1 lawan 1. Benny Kitty menentang Kyrie. Kyrie ditumbangkan. Hanya tinggal cewek. Satu-satunya harapan. Namun Lord perlu untuk dibersihkan terlebih dahulu oleh pasukan Liquid Philippines. Cewek sepatutnya tak ada masalah untuk membantu melakukan clearance wave buat ketika ini. Disebabkan Keyboy juga telah pun hidup semula. Keyboy boleh memberikan bantuan. Dan itu saja menghalau tim Liquid Filipina keluar semula. Dan ini adalah satu kekal bijak.
Wow, terus saja melakukan diversion, mendapatkan sunbot, namun hanya untuk melakukan pembunuhan ke atas diri beliau sendiri, menggali kubur untuk Fnatic Onyx. Satu diversion yang menggagalkan segalanya, dan yang masih teguh berdiri, pemain dengan 2 kejuaraan dunia, KalTZ, bangkit dengan double kill yang dimiliki. Sunbot ke hadapan mencari Lord P, tetapi hanya Kairi yang menerbangkan base memberikan legendary untuk KalTZ, dan mata pertama 15/1 untuk pasukan Liquid Philippines. Satu dominasi yang cukup-cukup berat